episod yang lepas, Imam Al-Ghazali telah menghuraikan dua bentuk ilmu, iaitu ilmu empirical dan juga ilmu rasional. Ilmu empirical ialah ilmu yang berasaskan the five senses ataupun 5 deri rasa yang Nafi pernah beritahu tu, dan juga ilmu rasional iaitu ilmu yang berasaskan akal yang logik. Okey, dalam hal ini Al-Ghazali melihat bahawa ilmu empirical dan ilmu rasional mempunyai satu doubt ataupun satu keraguan. Jadi untuk mencapai satu ilmu yang yakin, Al-Ghazali menganggap bahawa dua perkara dan dua ilmu ini tidak boleh digunakan semata-mata. Maksudnya, kalau kita nak mencari kebenaran, kita just guna dua ilmu ini. Tetapi Imam Al-Ghazali mempercayai bahawa untuk mencapai ilmu kebenaran adalah ia perlu berdasarkan kepada satu makam tinggi. Okey, Imam Al-Ghazali telah membuat satu tafsiran bahawa terdapat lagi satu ilmu, iaitu ilmu wahyu ataupun prophetic knowledge. Di dalam mengkaji ilmu yakin ataupun ilmu pasti itu, Al-Ghazali telah banyak cek atau tashkik banyak kumpulan dan golongan Islam pada zaman beliau, di mana beliau mengambil 4 golongan yang beliau rasa adalah sikit lagi mahu mencapai kebenaran, iaitu golongan mutakalimun, golongan batiniah, golongan ahli falsafah dan juga golongan sufi. Maka 4 golongan ini adalah 4 golongan utama yang Al-Ghazali mengambil contoh untuk tashkik bagaimana mereka mencari kebenaran. Siapa dan apa huraian golongan yang disebut oleh Al-Ghazali ini. Jadi, 4 golongan ini mempunyai tafsiran-tafsiran yang tersendiri yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Muqif Minat Dolal. Okey, golongan mutakalimun. Golongan mutakalimun ini adalah golongan ahli kalam ataupun ahli teologi yang menggunakan dalil ataupun hujah daripada Al-Quran dan Sunnah untuk menangkis orang yang tidak mempercayai agama Islam dan menyeleweng daripada agama Islam. Tuhan telah mewujudkan golongan ini untuk memelihara kesucian agama Islam. Kerana kalau tiadanya mereka, siapa yang akan menangkis segala dakwaan yang diberikan oleh orang-orang yang menyeleweng daripada agama Islam? Al-Ghazali tidak menentang golongan mutakalimun ini, tetapi Imam Al-Ghazali menganggap golongan mutakalimun ini tidak boleh merawat dia punya penyakit kerohanian dia, penyakit skeptikal dia. Kerana pada waktu itu Al-Ghazali sangat-sangat skeptikal. Nak tanya kenapa benda ni berlaku dan kenapa kita nak ikut benda ni, dan dia secaranya bertaklid lah, dia tak nak bertaklid, dia tak nak langsung bertaklid. Jadi seolah-olah beliau mahu mengatakan bahawa krisis kerohanian yang dilalui ini tidak dapat mengubatnya langsung. Jadi Imam Al-Ghazali pergi kepada golongan yang kedua. Okey, bagi golongan batiniah, mereka menekankan perlunya ajaran agama yang benar melalui authoritative imam ataupun infallible imam, ataupun nak kata dalam bahasa Melayunya imam yang maksum. Jadi nak kata golongan batiniah ni sangat-sangat bertaklid dengan imamnya, iaitu siapa imam? Imamnya ialah imam yang maksum, katanya. Jadi Ghazali sangat menyangkal dengan golongan batiniah ni. Jadi Al-Ghazali pada ketika itu telah mentashkik. Okey, poin yang sangat penting, Nurfa highlight. Dia tashkik golongan batiniah ni. Kenapa percaya? Al-Ghazali katalah dekat golongan batiniah ni, imam yang maksum tu sudah wafat, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan jasadnya pun telah terkubur dan tidak bersama kita lagi. Tapi golongan batiniah kata sebaliknya pula. Tapi golongan batiniah ni berhujah lagi. Bagaimana pula dengan masalah yang kami belum pernah temui lagi? Dan Al-Ghazali menjawab, kami lakukan apa yang Muaz lakukan semasa beliau diutuskan ke Yaman.
di mana Mu'az telah melakukan ijtihad beliau. Sebagai contoh, Al-Ghazali mengatakan bahawa sekiranya seorang pengembara tidak tahu ke arah kiblat di mana beliau mahu solat, maka beliau tidak perlu pergi ke tempat di mana Nabi Muhammad SAW berada untuk mendapatkan jawapan untuk menunaikan solat tersebut. Dalam kes ini, ijtihad boleh digunakan. Dan tadi kita tak perlu merujuk kepada imam-imam maksum ke kepada sesiapa lah. Ini nak menerangkan bahawa ijtihad amat penting pada ketika Batiniyah ni dia argue lagi kat Imam Al-Ghazali. Dia kata, walaupun ijtihad dibenarkan, tapi dalam kes-kes seperti urusan akidah, ia tidak dibenarkan kerana ia mungkin sesat. Jadi Imam Al-Ghazali berkatalah, persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan akidah itu telah dibincangkan dan telah termaktub di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga wujud kaedah yang tertentu yang diguna pakai dalam membuat tafsiran-tafsiran akidah dan berpandukan Al-Quran dan hadis. Lagi kepercayaan golongan Batiniyah adalah fahaman terhadap Imam Mahdi sebagai imam yang maksum. Mengikut mereka, imam maksum ni berada di alam gaib dan mereka sendiri perlu berjumpa dengan Imam Mahdi ini di alam gaib. Imam Ghazali berkata, apabila beliau bertanya kepada golongan ini, apa yang mereka pelajari dengan Imam Mahdi ni? Katanya mereka telah travel, dah pergi dah kepada alam gaib, jar dengan Imam Mahdi. Lalu golongan Batiniyah pun tak ada jawapan. Jadi itu pengakhiran kepada golongan Batiniyah. Jadi Al-Ghazali pun move kepada golongan ahli falsafah ataupun filosof. Baik, golongan mutakalimun dan juga golongan Batiniyah adalah dua golongan pencari kebenaran. Yang lagi dua itu iaitu golongan ahli falsafah dan juga ahli sufi akan diceritakan dalam episod yang akan datang. Stay tune dan jangan lupa subscribe video Nurful Falasul untuk tahu yang lebih lanjut. Assalamualaikum.